Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Awang Muhammad Fadilah bin Awang Bul Hasan dari kumpulan I dan rakan-rakan kumpulan saya Khairun Syamimah, Dayang Samsiah, Jennifer Anak Rosel dan Arif Bagi. Hari ini kami akan membentangkan langkah-langkah strategik yang perlu diambil bagi memastikan kejayaan perundingan antarabangsa, terutamanya dalam konteks perwakilan Malaysia. Fokus utama ialah bagaimana komunikasi antara budaya, persiapan mendalam dan kerjasama pasukan memainkan peranan penting dalam mencapai hasil yang terbaik. Saya akan teruskan dengan slide yang pertama, iaitu pengenalan. Poin yang pertama ialah komunikasi antara budaya adalah aspek kritikal dalam kejayaan atau kegagalan perundingan antarabangsa. Poin yang kedua ialah perbezaan budaya, bahasa dan adat resam sering menimbulkan kekeliruan dan salah faham, terutama antara budaya Asia dan Barat. Untuk poin yang ketiga, pengurus baharu menghadapi cabaran menyesuaikan diri dalam perundingan antarabangsa, khususnya dalam bahasa, dialek dan gaya komunikasi. Poin yang seterusnya ialah isyarat tubuh dan bahasa badan juga berbeza antara budaya dan mempengaruhi tafsiran komunikasi. Dan poin yang terakhir ialah strategi komunikasi yang berkesan diperlukan untuk menyesuaikan cara berkomunikasi dan membina hubungan antarabangsa dengan lebih kukuh. Untuk slide yang seterusnya ialah tindakan strategik untuk kejayaan perundingan antarabangsa. Poin yang pertama ialah memahami objektif perundingan, fahami objektif negara dan kepentingan yang tidak boleh dikompromi, kenali isu ekonomi, politik dan diplomatik yang berkaitan. Poin yang kedua ialah pengetahuan mengenai negara dan pihak lawan. Kaji latar belakang budaya, ekonomi dan politik pihak lawan. Gunakan dimensi budaya Hofstede untuk menyesuaikan pendekatan. Poin yang ketiga ialah mempersiapkan strategi komunikasi antara budaya. Latihan dalam kecekapan komunikasi antara budaya dan sesuaikan bahasa, sebutan dan isyarat bukan lisan. Poin yang keempat ialah latihan dalam kemahiran rundingan. Kuasai teknik rundingan seperti kompromi dan kolaborasi. Bersedia menghadapi situasi yang tidak dijangka. Untuk poin yang kelima ialah menyedari kepentingan etika dan tata kelakuan. Kekalkan etika profesional dan hormati adat budaya pihak lain. Tunjukkan integriti dan diplomasi. Poin yang keenam, kerjasama dan koordinasi dalam pasukan. Komunikasi dan kerjasama berkesan dalam pasukan. Pastikan peranan setiap ahli kumpulan jelas dan terkoordinasi. Untuk poin yang ketujuh ialah flexibility dan adaptasi. Maksudnya di sini ialah bersedia untuk menyesuaikan strategi mengikut keadaan dan mencari penyelesaian alternatif apabila menghadapi cabaran. Untuk poin yang terakhir ialah membangunkan hubungan jangka masa panjang. Fokus kepada hubungan jangka panjang selain keputusan segera dan mewujudkan kerjasama erat untuk masa depan diplomatik dan ekonomi. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Salam sejahtera semua, saya Jennifer Anak Rosel, nombor matrik 283755. Saya akan membentangkan mengenai kajian mengenai budaya dan adat resam negara lain. Okay. Untuk menghadapi perundingan antara budaya, pemahaman budaya adalah langkah awal yang sangat kritikal. Memahami budaya negara lain melibatkan kajian tentang komunikasi, nilai-nilai yang mempengaruhi komunikasi, cara penghantaran maklumat dan juga kesedaran tentang perilaku sosial. Okey. Pemahaman budaya sebagai langkah awal adalah memahami budaya negara lain. Contoh negara seperti Jepun dan Malaysia sering menyampaikan makna melalui isyarat non-verbal dan konteks situasi. Manakala negara Amerika pula dan Jerman lebih cenderung kepada komunikasi langsung dan eksplisit. Okey, nilai-nilai yang mempengaruhi komunikasi adalah nilai kesopanan dan penghormatan terhadap hierarki, mendorong penggunaan bahasa formal. Memahami nilai-nilai ini membantu kita dalam memilih kata-kata dengan dan nada suara yang tepat. Cara penghantaran maklumat adalah seperti penggunaan cerita atau analogi yang sering dianggap lebih berkesan dalam beberapa budaya. Dalam budaya lain, penyampaian maklumat secara langsung dan ringkas lebih dihargai.
Kesedaran tentang perilaku sosial iaitu memahami apa yang dianggap sopan atau tidak sopan dalam budaya ini adalah penting, dalam budaya lain adalah penting. Menghormati peraturan sosial, membantu membina hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan. Mengukuhkan penguasaan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris sebagai bahasa penghubung. Ini dapat membantu merapatkan jurang komunikasi antara individu dari negara yang berbeza serta memudahkan kami mencapai atau memperoleh maklumat perundingan dengan tepat. Dengan penguasaan bahasa Inggeris, kami dapat berkomunikasi dengan lebih meluas, berinteraksi dengan orang dari pelbagai budaya dan latar belakang. Komunikasi yang berkesan adalah kunci kepada kejayaan dalam perundingan antarabangsa. Kemampuan untuk mempertahankan hujah dengan baik serta mendengar pandangan pihak lain akan meningkatkan peluang untuk mencapai persetujuan yang saling menguntungkan. Salam sejahtera, saya Khairun Syamimah binti Rahim, nombor matrik 283764, akan menerangkan mengenai mengenal pasti dan mengurus jangkaan. Mengenal pasti dan juga menguruskan jangkaan adalah merupakan salah satu langkah yang sangat penting, terutamanya apabila kita dilantik sebagai ahli dalam kumpulan yang mewakili negara kita. Jangkaan yang berkaitan dengan hasil perundingan, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta sebarang maklumat hendaklah dicapai bersama. Beberapa tindakan dan langkah yang perlu diambil untuk mengenal pasti dan juga menguruskan jangkaan dalam komunikasi perundingan. Antaranya adalah mengenal pasti kepentingan semua pihak yang terlibat. Sebagai seorang pengundi, kita hendaklah memahami ataupun mengenal pasti terlebih dahulu apakah kepentingan dan keperluan antara dua pihak, iaitu pihak Malaysia dan juga pihak lawan. Seterusnya adalah kepentingan pihak-pihak yang telah dikenal pasti. Pengundi perlulah memastikan bahawa jangkaan yang ditetapkan adalah realistik dan juga boleh dicapai. Perkara ini termasuklah untuk mempersiapkan pihak Malaysia dengan pandangan yang realistik terhadap batasan dan potensi hasil perundingan. Seterusnya adalah perunding perlulah berkomunikasi secara berkesan dengan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pihak dalaman dan juga pihak luar. Maklumat yang dikongsi hendaklah disampaikan dengan tepat, jelas dan mudah difahami oleh kedua-dua pihak agar tiada salah tafsir atau jangkaan yang tidak realistik boleh wujud. Jangkaan pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak selari seperti yang kita mahukan, seperti yang kita inginkan. Perkara itu memang sukar untuk dielak, namun pentinglah untuk kita mempunyai kemahiran untuk menangani perbezaan dalam jangkaan isu ini dengan cara yang lebih diplomatik dan kita saling menghormati. Teknik seperti reframing ataupun negotiating trade-off juga boleh digunakan untuk menyelaraskan jangkaan. Penggunaan strategi komunikasi yang diplomatik dan empati boleh membantu dalam menyesuaikan jangkaan yang bertentangan serta membina juga kepercayaan dan hubungan yang baik antara kesemua pihak yang berunding. Komunikasi proaktif dan penyesuaian bahasa. Komunikasi proaktif adalah pendekatan yang melibatkan individu mengambil inisiatif untuk memastikan mesej mereka difahami dengan jelas oleh semua pihak dalam konteks perundingan antara budaya. Ini bermakna menyatakan dengan jelas tujuan dan harapan sebelum perbincangan dimulakan. Melalui langkah ini juga, kekeliruan dapat dikurangkan dan semua pihak diberi peluang untuk memahami konteks serta niat baik di setiap memahami konteks dan niat di setiap pernyataan. Okay. Contoh praktikal sebelum memulakan sesi perundingan adalah berguna untuk mengadakan pertemuan awal. Dan pertemuan ini anda boleh memperkenalkan diri dan menjelaskan latar belakang serta nilai-nilai yang dipegang. Tindakan ini bukan sahaja membantu pihak lain untuk memahami perspektif kita, tetapi juga untuk membuka ruang untuk mereka berkongsi pandangan mereka sendiri. Dengan cara ini, komunikasi menjadi lebih interaktif
dan membina, di mana kedua-dua pihak berusaha mencapai pemahaman bersama. Okey, penyesuaian bahasa yang melibatkan perubahan dalam cara seseorang berkomunikasi berdasarkan konteks budaya yang berbeza. Penggunaan bahasa juga lebih cenderung dan memberikan penjelasan tambahan apabila perlu. Penyesuaian bahasa juga mencakup penggunaan isyarat nonverbal yang sesuai dengan norma budaya lain. Selain itu, sekian saja dari saya. Kita teruskan dengan ahli kumpulan yang lain. Salam sejahtera Prof dan juga rakan-rakan. Saya Arif Bagi, nombor metrik 283993. Di sini saya ingin membentangkan topik saya berkenaan dengan penggunaan isyarat bukan lisan yang betul dalam perundingan antarabangsa. Dalam perundingan antarabangsa, komunikasi bukan lisan merangkumi bahasa, tubuh badan, gerak isyarat, ekspresi wajah, nada suara, dan ruang fizikal. Penggunaan isyarat bukan lisan yang tepat mengurangkan kesalahpahaman dalam perundingan antarabangsa. Terdapat beberapa elemen isyarat bukan lisan, iaitu kontak mata, elemen yang paling penting dalam komunikasi bukan lisan. Dalam konteks budaya barat, konteks mata dianggap sebagai tanda kejujuran, keyakinan dan keterbukaan. Lain pula untuk budaya Asia, kontak mata yang berlebihan mungkin dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Seterusnya, ekspresi wajah. Satu aspek isyarat yang paling sukar dikawal tetapi memainkan peranan yang besar dalam menyampaikan emosi serta niat seseorang. Penting untuk memadankan ekspresi wajah dengan mesej untuk mengelakkan kekeliruan. Contohnya, jika mesej yang disampaikan bersifat serius tetapi ekspresi wajah yang digunakan tidak selari, ia boleh menyebabkan kekeliruan. Seterusnya, gerak isyarat dan postur tubuh juga amat penting kerana setiap negara mempunyai makna yang berbeza. Contohnya, mengangguk kepada di kebanyakan budaya barat bermaksud persetujuan, tetapi dalam budaya lain seperti India dan Bulgaria, ia boleh bermaksud sebaliknya. Selain itu juga, postur tubuh postur tubuh menunjukkan keyakinan dan keterbukaan seperti di budaya barat. Berdiri dan tunduk dengan postur tubuh yang menegak menandakan keyakinan, manakala postur tubuh yang membungkuk pula menandakan keraguan. Seterusnya, dengan mendengar secara aktif dan empati. Kemampuan mendengar, berunding dengan bijak dan mempertahankan kedudukan negara tanpa mencetuskan konflik yang tidak perlu dalam memastikan kepentingan negara diiktiraf dan dihormati di peringkat antarabangsa. Sebagai ahli perunding, kita mestilah mampu memahami sepenuhnya apa yang disampaikan oleh pihak lain sebelum bertindak balas. Ini membantu dalam menjalinkan hubungan diplomatik yang lebih baik dan memastikan rundingan berjalan dengan lancar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai menjalin hubungan peribadi dan juga menghargai kepelbagaian budaya. Jalinkan hubungan peribadi dan menghargai kepelbagaian budaya. Kedua-dua elemen ini adalah sangat berperanan untuk membina kepercayaan, untuk memperbaiki komunikasi serta memastikan kejayaan dalam sesuatu antara dan kepentingan menjalinkan hubungan peribadi dan menghargai kepelbagaian budaya dalam perundingan adalah menghargai kepelbagaian budaya bermakna perunding seharusnya memahami dan menghormati norma, adat resam dan nilai-nilai budaya pihak lawan.
Kesedaran budaya yang sangat mendalam dapat mempengaruhi cara berkomunikasi, penyelesaian konflik dan pengurusan jangkaan. Kerja ini adalah untuk mengelakkan salah faham terhadap budaya masing-masing kerana setiap budaya mempunyai cara komunikasi yang berbeza-beza. Contohnya, setengah budaya komunikasi secara langsung dianggap tidak sopan, namun bagi budaya lain pula itu adalah perkara yang normal. Jadi dengan memahami perbezaan ini, mungkin ini dapat mengelakkan konflik yang tidak seharusnya berlaku lah. Seterusnya adalah berkomunikasi secara berkesan amat memerlukan sensitiviti terhadap budaya. Sebab kerana ini termasuklah memahami bahasa badan, gaya komunikasi, etika perniagaan yang berbeza. Gaya komunikasi disesuaikan berdasarkan budaya pihak lain. Perunding dapat mengurangkan risiko, salah tafsir dan membina hubungan yang lebih baik. Contohnya dalam budaya Cina, dia ada konsep guanzi iaitu jaringan perhubungan yang kuat di mana dia sangat pentinglah. Komunikasi yang terlalu formal atau tidak berperasaan bagi mereka ini boleh merosakkan potensi dalam hubungan perniagaan, manakala komunikasi yang menghargai aspek budaya ini akan membantu mencapai hasil yang lebih baik. Seterusnya, perunding hendaklah menunjukkan kesediaan dalam memahami dan menghormati budaya pihak lain kerana ianya boleh meningkatkan kepercayaan dan juga kerjasama. Perkara ini boleh dilakukan seperti belajar sedikit tentang bahasa atau adat resam mereka serta menghormati norma budaya yang penting bagi mereka. Menggunakan bahasa yang terlalu formal atau tidak terus terang apabila berunding dengan pihak dari budaya Timur Tengah atau Asia Tenggara boleh membantu mengekalkan keharmonian dan kehormatan dalam perbincangan. Oleh itu, dengan cara ini, hasil yang positif dan memuaskan bagi semua pihak akan dapat dicapai. Terima kasih. Seterusnya, impak budaya dalam hasil perundingan juga boleh dipengaruhi oleh gaya komunikasi. Negara Barat lebih suka komunikasi secara langsung dan jelas, lebih cenderung menyatakan pendapat secara terbuka. Manakala budaya Asia pula lebih kepada komunikasi tak langsung serta mengutamakan konteks dan implikasi serta menjaga keharmonian. Sikap terhadap masa. Budaya Barat lebih menghargai masa dan ketepatan, manakala budaya Asia pula sikap lebih fleksibel terhadap masa serta mengutamakan hubungan dan proses berbanding ketepatan. Pengurusan hubungan kuasa, iaitu terdapat dua, budaya hierarki dan budaya egalitarian. Budaya hierarki kebanyakan negara Asia menghormati kepada autoriti dan struktur adalah lebih penting. Manakala budaya egalitarian yang lebih dominan di Barat menekankan kesetaraan dan kebebasan bersuara. Keputusan dan nilai. Terdapat dua aspek di sini, individualistik dan juga kolektivistik. Di Barat, untuk individualistik kebanyakan berlaku di Barat sering diambil berdasarkan kepentingan individu, manakala kolektivistik kebanyakannya di Asia. Keputusan biasanya mengutamakan kepentingan kumpulan dan keluarga. Terusnya yang terakhir adalah kesimpulan. Pentingnya strategi komunikasi yang efektif, penguasaan bahasa dan norma budaya, membangunkan hubungan awal dan mendengar secara aktif, kesedaran budaya dan fleksibiliti untuk hasil yang berjaya. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih.